Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa khabar kalian? Terima kasih lagi kerana mengunjungi ke dalam channel Radio 12 Malam. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada anda semua. Baiklah, kita tak nak berceloteh panjang. Kita akan teruskan dengan kisah yang seterusnya. Macam mana? Okey ke? Inas memandang wajah manis penyelianya dengan perasaan yang sangat teruja. Maklumlah, orang baharu merasa mempunyai kerjaya. Walaupun hanya menjalankan latihan industri, tetap dikira seorang yang berkerjaya. Alhamdulillah, semuanya baik. Semalam Encik Kamarudin dah beri saya tugasan sepanjang tempoh praktikal ni. Staf dekat sini pun baik-baik semuanya. Inas tersengih-sengih seperti biasanya. Puan Jamilah Husin, wanita yang berusia lingkungan 40-an, tersenyum mendengar respon positif Inas. Salah satu sebabnya dia memilih Inas menjadi anak didik untuk latihan industri ini adalah kerana sikap ramah dan ceria Inas yang berjaya memikat hatinya. Persis namanya juga, Nur Inas, iaitu cahaya keramahan. Puan Jamilah percaya sifat positif yang tinggi dalam diri boleh jadikan seseorang itu kental dan tidak berputus asa berusaha dalam hidup. Selaku penyelia Inas adalah menjadi tanggungjawab untuk memberikan penerangan yang diperlukan oleh Inas. Tetapi bebanan kerja di luar pejabat menyebabkan Encik Kamarudin sendiri yang merupakan pemilik syarikat merangkap ketua bahagian pentadbiran terpaksa mengambil alih tugas Puan Jamilah itu. Unit yang kecil ini semuanya berada di bawah pengelolaan Encik Kamarudin. Kalau ada apa-apa masalah, jangan segan bertanya. Malu bertanya sesat jalan. InsyaAllah, tak susah. Tak susah mana pun kerja bahagian pentadbiran ni. Asalkan ada kemahuan untuk belajar, semuanya akan jadi mudah. Saya harap Inas enjoy lah kerja dekat sini. Inas mengangguk beberapa kali. Ringan mulut Puan Jamilah berkongsi cerita. Sungguh banyak coretan pengalaman yang dikongsikan. Orang lama lah katakan. Pasti banyak pahit manis yang telah dilalui. Puan, dua barisan meja akhir di belakang ni memang kosong Bilik solat tu dan meja-meja semuanya berhabuk. Kak Naimah tak cuci ke bahagian situ? Tanya Inas. Walaupun baru 5 hari bekerja, tetapi semua yang berlaku di ruang pejabat itu dia perhatikan. Solat bilik belakang? Mana dapat kunci? Mendatar sahaja nada Puan Jamilah, walau jelas kelihatan sedikit keruh pada raut wajah. Ada kunci, Puan? Inas menyoal kembali. Oh. Barisan belakang tu memang kosong, sebabnya staf kat sini sudah tak ramai, balas Puan Jamilah. Memang ketara kelihatannya dia cuba menukar topik bualan. Inas mengangguk lagi. Dia sedikit tidak berpuas hati dengan jawapan itu. Inas memang selalu solat dekat situ ke? Puan Jamilah cuba menyelidik. Malaslah nak pergi surau luar. Ada saja tanyakan beberapa orang dekat sini. Mereka kata boleh je guna bilik solat tu. Cumanya macam saya cakap tadi, berhabuk sikit. Sejadah dan telekung yang ada macam dah lama tak digunakan. Puan Jamilah menelan air liur. Baginya, Nur Inas ini saling tidak tumpah anak buahnya dahulu, iaitu Kamalia. Tetapi Inas ni jauh lebih berani orangnya. Siapa sajalah yang berani dekati ruang solat yang lama terbiar itu. Oh, macam tu. Kami kat sini lebih suka solat di surau luar tu. Sebab tu bilik tu jarang digunakan. Jomlah kemas-kemas. Dah pukul 6 dah pun. Bolehlah kita gerak balik sekali. Inas mengangguk setuju dengan ajakan Puan Jamilah. Puan Jamilah kembali ke mejanya yang selang beberapa baris di hadapan. Sesekali dia menoleh ke belakang merenung ruang kerja Inas dan juga barisan akhir yang terdapat 4 meja kosong. Kemudian pandangannya teralih ke pintu bilik solat yang dahulunya memang digunakan untuk solat, rehat dan bercanda sesama rakan sekerja. Bila diimbas kembali,
Sungguh meriah suasana bekerja waktu itu, tetapi tidak lagi kini, suram sahaja kelihatannya. Apa yang Puan menungkan tu? Inas menerpa ke meja Jamilah. Beg sandang terletak rapi di bahu dan kunci kereta sudah pun digenggam. Tidak sabar mahu pulang. Dah siap? Jom kita gerak. Saya nak tutup lampu dan kipas dulu. Puan Jamilah sengih-sengih kambing. Dek terkejut dengan sapaan Inas. Seperti biasa, tibanya Inas di pejabat. Dia pasti akan ke bilik solat belakang untuk berehat sebelum memulakan kerja. Hai Kak Su, awal datang hari ni. Sapa Inas apabila melihat Suhaila sedang duduk bersandar di dinding, tertunduk kaku. Jam di tangan dikerling seketika, 7:30 pagi. Waktu begini jarang sekali ada orang yang datang awal, kecuali Kak Naimah, pencuci pejabat yang baru 2 tahun bekerja. Suhaila merupakan salah seorang senior accountant di situ dan kebiasaannya, Suhaila akan tiba di pejabat pada pukul 8:30 pagi. Inas menghampiri dan duduk di sebelah Suhaila. Tudung yang dipakai dibuka dan diletakkan sebaiknya di sebelah. Dia menguap beberapa kali sebelum berbaring. Kak Su, dah sarapan ke? Kita sarapan sama nak tak? Saya ada benda juga nak tanya Kak Su ni tentang projek tu. Ada yang saya kurang faham lah, ujar Inas sambil menyenyeh-nenyeh mata. Kepakaran Suhaila dalam mengaudit akaun menjadikannya sebagai tempat rujukan Inas bagi menyiapkan projek sistem akaun yang telah ditugaskan kepadanya. Inas cuba memejamkan matanya untuk seketika. Mengantuk sangatlah pula pagi ni. Kak Su ni sakit ke? Senyap je, soal Inas kembali. Dari tadi Suhaila hanya mendiamkan diri. Inas membuka matanya sedikit sambil menguap lagi 2-3 kali. Kenapalah menguap kuat sangat pagi ni? Inas menggeleng-geleng beberapa kali. Saya mengantuk betul pagi ni. Entah apalah yang tak kena. Saya tidur kejap je. Nanti kita sarapan sama ya, nak? Inas mempulauannya sekali lagi. Suhaila masih membisu. Akhirnya Inas terlelap. Tit, tit, tit. Jelek mata Inas terkejut mendengar deringan telefon bimbit sendiri. Spontan dia meraba kocek baju kurung mencari telefon itu untuk menghentikan deringan yang begitu membingit. Siapa punya kerja ni tukar nada dari telefon ni? Dah dekat 8:30 pagi. Bicaranya sendiri sambil menungkat tubuh bangun perlahan-lahan. Dikerlingnya ke setiap arah dalam bilik tersebut, mencari Suhaila yang ada dengannya awal pagi tadi. Kak Su dah keluar kot. Tak apalah, duha dulu. Tuturnya kembali lantas menuju ke ruang wuduk. Usai solat, Inas segera bersiap. Perut sudah berkeroncong. Macam-macam menu melintasi ruang mindanya saat solat tadi. Nasi lemak ayam berempah, lontong kuah kacang pekat, Milo ais dan bermacam-macam lagi. Astaghfirullahalazim. Sebab itulah Nabi pesan, afdal kita makan dahulu sebelum solat jika sudah lapar. Kalau tidak, beginilah jadinya, lari khusyuknya. Sebelum langkah keluar, Inas toleh sedikit ke kanan sambil memegang tombol pintu. Diamnya buat seketika. Tiap kali masuk dan keluar, pasti rasa itu akan hadir. Rasa seperti dia sedang diperhatikan. Kak Su! Jeritnya lantang saat melintasi ruang kerja Suhaila. Suhaila tersentak. Habis celaru susunan buku yang baru dikemasnya 3 saat tadi. Suhaila ni tidak boleh disapa begitu. Dia mempunyai darah gemuruh. Bila gemuruh datang, habis semua lintang pukang. Apa jerit-jerit ni? Suhaila mengetak bibir tanda geram. Maaflah Kak, excited nampak Kak. Macam mana jadi ke kita ni? Inas ajukan ajakannya semula. Jadi apa? Suhaila bingung. Lah, cepatnya Kak Su lupa. Kan dalam bilik solat tadi saya ada ajak Kak Su sarapan sama. Ada benda nak tanya tentang projek tu. Suhaila kerut seribu. Air mukanya tampak riak tidak selesa. Bila masa pula kamu ajak akak tadi? Akak ni baru je sampai. Dan buat pengetahuan kamu, dah 4 tahun akak tak jejak belakang sana. Bilik tu berkunci.
Kalau kamu rasa nak gurau dengan akak pagi-pagi ni, terima kasih je lah. Akak tak minat. Nada suara Suhaila sedikit meninggi. Sungguh dia tidak suka gurauan begitu. Inas menelan air liurnya beberapa kali apabila memikirkannya semula. Tadi ajak akak sarapan kan? Akak nak kemas buku ni kejap. Tanya Suhaila dengan suara yang dimesrakan sedikit. Rasa bersalah pula dia melihat Inas begitu beria-ia. Saya tunggu akak kat pintu depan. Inas segera bangun. Fikirannya masih teringatkan Suhaila yang ditemuinya awal pagi tadi. Patutlah diam saja. No wonder jugalah aku ngantuk sangat. Kurang asam betul. Inas membebel seorang diri. Siapa tadi tu Sempat juga dia menoleh memandang 4 meja kosong di belakang sekali. Dilihatnya satu persatu meja itu. Kemudian dicapainya telefon bimbit dalam kocek baju kurung. Inas mahu mengubah semula nada dering yang tidak pernah didengar itu kepada nada dering asalnya. Sedang asyik memilih senarai lagu, Inas menangkap kelibat hitam di kawasan meja kosong itu dengan ekor matanya. Inas kembali mengalihkan pandangan ke kawasan belakang, seperti ada seseorang yang sedang duduk di salah satu meja di situ. Tadi tak ada siapa pun. Kelihatan rambut hitam panjang serta kusut menutupi wajahnya. Hanya kepala saja yang kelihatan. Inas menelan air liurnya dan langsung tidak menoleh ke arah yang lain. Matanya tetap pada meja tersebut. Di sebalik rambut kusut itu, sepasang mata merah merenung tajam tepat ke mata Inas. Tidak berkedip Inas dibuatnya. Peluh dingin mulai terasa di tengkuk. Tengok apa tu? Jomlah. Suhaila menepuk bahunya beberapa kali. Inas tersentak lalu spontan tersenyum memandang Suhaila yang sudah siap sedia berada di sebelahnya. Mereka berjalan beriringan keluar dari ruang pejabat. Inas kembali terjenguk-jenguk ke belakang. Diperhatikannya semula meja-meja kosong itu. Yang merenungnya tadi sudah tiada. Namun semasa berjalan keluar pejabat itu, dia masih lagi merasakan dirinya sedang diperhatikan. Peluh membasahi seluruh tubuh. Inas melutut kepenatan. Sekejap tadi dia berada di sebuah kawasan yang sangat lapang. Kemudian dia dibawa tanpa rela ke dalam sebuah rumah kosong yang sangat kelam dan sunyi. For in dreams, we enter a world that's entirely our own. Terkumat kamit Inas melafazkan bait yang sentiasa segar dalam mindanya. Ungkapan yang dilafazkan oleh Profesor Dumbledore dalam salah satu novel Harry Potter. Kita boleh kawal mimpi kita sendiri. Jangan takutlah. Percaya kepada Allah. InsyaAllah kekuatan itu akan hadir. Terngiang-ngiang pula suara ibunya berlagu di kegendang liga. Aku boleh lalui semua ni. Inas cuba bangun. Sekelilingnya sungguh gelap. Inas melangkah dengan penuh berhati-hati. Setapak ke hadapan, suhu tiba-tiba menjadi sejuk membeku dan terasa mencucuk tulang hitamnya. Namun, Inas tetap meneruskan langkah. Lantai rumah itu berair, baunya pula hamis, membuatkan Inas berasa geli-geleman dengan persekitaran begitu. Sekadar beberapa langkah berjalan, dia tidak boleh meneruskannya lagi. Kakinya terasa sangat berat. Di hadapan, sesuatu kelihatan mendekatinya. Hei! Inas memberanikan diri bersuara. Kaki yang terasa semakin berat terus menjadi kaku. Jangan kacau aku. Terlontar satu suara garau yang kuat dan bergema memenuhi ruang. Inas berasa berdengung telinganya menahan kuat nada suara itu. Aku kacau kau. Inas membalas suara tersebut. Matanya melilau ke setiap arah, biarpun dia tahu suara itu datang daripada benda di hadapannya. Tetapi pada masa yang sama dia khawatir jika ada benda lain yang mungkin menyerangnya dari sudut lain. Weh, hantu, engkau bawa aku keluarlah. Tidak semena-mena muncul satu kepala yang sangat besar. Kepala yang sama dia nampak di pejabat. Di belakang kepala besar itu, muncul beberapa lagi kepala yang lebih kecil yang terapung-apung. Tidak terkira jumlah yang datang. Kesemua mereka mengelilingi Inas, tetapi tidak mendekat. Jangan kacau kawasan aku. Suara itu kembali bergema. Lah, demi Allah,
Aku tak buat apa. Bawalah aku balik, pinta Inas dengan nada yang merayu. Mata kepala besar itu terbuka luas, diikuti dengan mata kepala-kepala kecil yang mengiringinya. Mata-mata itu merah menyala, pandangannya tajam menikam susuk tubuh Inas yang kecil itu. Inas tergamam dan cuba mengawal diri agar tidak pitam atau terkencing di situ. Jangan kacau kawasan aku. Suara itu semakin lantang dan keras. Kepala terapung yang besar itu terus menerpa ke arah Inas, laju sepantas kilat, diikuti kepala-kepala kecil yang mengelilinginya. Inas panik. Dia memejamkan mata dan menjerit sekuat hati. Tit, tit, tit. Inas menjerit sekali lagi kerana terkejut dengan nada dering telefon yang begitu kuat. Telefon yang tidak jauh darinya itu pantas dicapai. Kelihatan nama Puan Jamilah, bos, tertera di skrin. Terketar-ketar dia menekan butang hijau di skrin. Where are you? Kita ada mesyuarat mingguan petang ni. Saya harap awak tak lupa tugasan yang saya nak awak bentangkan kepada Encik Kamarudin dalam mesyuarat nanti. Inas menarik nafas secukupnya sebelum memberi respon. Saya ingat Puan, pukul 3 petang kan? Sekarang ni dah pukul 2. Pukul 2? Aku baru lelap sekejap dia tadi. Tapi rasanya macam 3 jam dia tidur. Sakit pula badan ni. Rasa macam nak kena hantar ke lantai. Inas, awak dengar tak apa saya cakap ni? Puan Jamilah meninggikan suaranya apabila kedengaran diam saja di talian. Saya dengar Puan, saya dengar. Baik, saya datang. Cepat sikit. Talian diputuskan serta merta. Inas memaksa badannya untuk bergerak. Dia benar-benar kesakitan. Sengal-sengal di bahu, belikat dan pinggang amat terasa. Bajunya basah lencun walaupun bilik itu berhawa dingin. Inas ambil waktu seketika untuk duduk meluncurkan kaki. Dicapainya nak tudung dan disarungnya perlahan. Dia cuba bangkit sedaya yang boleh. Kekuatan kudrat tangan digunakan sepenuhnya. Mukanya berkerut menahan sakit. Orang lain lepas bangun tidur jadi segar. Aku ni pula bangun tidur rasa nak tercabut semua sendi ni. Inas menghadap cermin di sudut bilik itu, membetulkan baju serta lipatan tudung. Kemudian dia termenung melihat pantulan dirinya sendiri, memikirkan apa yang telah terjadi. Mimpi-mimpi yang memenatkan makin kerap menerjah lenanya. Oh ya, tidak lupa juga nada dari telefon yang kerap bertukar beberapa kali. Setelah berpuas hati dengan penampilannya, Inas berjalan ke pintu untuk keluar dari bilik itu. Suis pendingin hawa dimatikan. Tiba-tiba terasa sesuatu melintasi belakangnya. Inas segera menoleh dan memandang cermin kembali. Aku tak mengundang kau untuk jadi tetamu aku. Terdengar suara membisik. Satu susuk tubuh seorang wanita kelihatan pada cermin tersebut. Betul-betul berada di belakang Inas. Inas mendiamkan diri. Jika dia toleh, sasar, dia yang pengsan nanti. Jadi lebih baik jangan toleh. Kenapa yang kau asyik ganggu aku? Pertanyaan dibalas dengan pertanyaan. Suhu bilik terasa semakin sejuk. Bahu kanan Inas pula terasa berat. Daripada pantulan cermin, kelihatan lembaga yang menyerupai Naimah, pencuci pejabat itu, meletakkan dagunya di atas bahu Inas. Dia turut sama memandang cermin dan tepat ke anak mata Inas. Inas mengawal pernafasannya. Aduh, makhluk bodoh ni sandar kat aku pula. Busuk betul lah dia ni. Dah berapa lama tak gosok gigi ni. Pergi atau kau mati. Bisiknya perlahan ke telinga Inas. Meremang seluruh tubuh Inas dibuatnya. Peluh yang mengalir di kepala turut terasa dingin. Tit, tit, tit. Inas tersentak. Kuat betul pula bunyi nada dering ni. Lebih kuat daripada yang tadi. Nak pecah rasanya gegendang telinga. Puan Jamilah lagi nak meeting tapi badan ni macam berbangkai. Aku nak kena cari sikit wangi kasturi supaya aku segar semula. Ngomel Inas. Dibiarkan saja panggilan Puan Jamilah tidak berangkat. Dia menyimpan telefonnya masih berdering di dalam tas tangan. Jelmaan Naimah yang berbicara dengannya tadi sudah tiada. Inas membuka pintu untuk keluar dari bilik itu sebelum menutupnya kembali dengan cermat.
Dalam menahan sakit, Inas cuba maniskan wajahnya dengan senyuman. Hanya senyuman saja yang dapat kembalikan wajah pucat aku ni berseri semula. Sibuk ke? Inas mengerling ke sisi. Mama ni tak pernah pun tegur aku sebelum ni. Saya tengah draft minit mesyuarat ni. Ada apa ya Encik Azmah? Inilah kali pertama Encik Azmah menegurnya sejak dia memulakan praktikalnya di situ. Encik Azmah merupakan pembantu tadbir yang baru sahaja bertukar status tetap setelah menanti hampir beberapa tahun bekerja sebagai kontrak. Saja nak datang sembang, aku ada bawakan kau coklat. Encik Azmah meletakkan Kinder Bueno di atas meja Inas. Inas memang pantang sungguh dengan coklat, pantang jumpa. Duduklah Encik Azmah. Inas mempelawanya ramah. Ini semua kerana gara-gara Kinder Bueno. Encik Azmah duduk bersandar di kerusi sebelah Inas sambil berdeham beberapa kali. Aku ni nak straight to the point je lah. Pasti kau dengar macam-macam tentang pejabat ni kan? Atau pasti kau lalui perkara pelik-pelik selama kau kat sini kan? Tanya Encik Azmah dengan tutur yang tersusun, seolah-olah dia telah berlatih terlebih dahulu untuk mengucapkannya. Engkau boleh cerita kat aku dah puas hati kau lama dah. Kesian pun ada juga aku tengok kau ni sorang-sorang kat belakang ni. Encik Azmah terus mengumpan. Plastik Kinder Bueno dibuka perlahan-lahan. Saya okey je, everything's fine here. Boleh saya tahu cerita apa yang macam-macam tu Encik Azmah? Inas memberi balik umpan. Itulah kau, wangi kau ni tak tumpah seperti budak Kamalia, pintas Inas. Betul-betul, degil, belagak berani dan pandai jawab. Inas berpaling menghadap Encik Azmah. Panas pula hatinya mendengar komen begitu. Siapa Kamalia yang sebenarnya ni? Semua orang dalam pejabat ni cakap benda yang sama. Bila saya tanya, semua mengelak. Tanya Inas dengan serius. Nada ramah sudah tidak ada lagi. Encik Azmah terkesima. Gadis yang selalu ketahu 12 jam di pejabat tiba-tiba berubah menjadi seorang yang begitu garang. Kamalia tu staf kontrak. Tempat dia meja hijau tu, yang kosong tu. Dia memang sebiji macam kau. Cuma kau tu ayu sikit je. Kamalia tu tomboy. 3 bulan dia kerja kat sini, perangai dia makin pelik. Dia suka menyendiri, kata Encik Azmah. Kemudian dia menyambung lagi. Aku tak pernah cakap dengan dia pun sebab risau terkena tempes pelik dia tu dekat aku. Tapi sepanjang Kamalia tu ada dekat sini, diri dia tu macam tak terurus langsung. Datang kerja pun termenung. Kemudian cakap sendiri, ramai tak pedulikan dia. Aku tak naklah kau jadi macam dia. Lagi satu, berani-berani dia pun, dia tak pernah tahu pergi kat bilik belakang tu. Encik Azmah menuding jari telunjuknya ke arah pintu bilik yang tertera tulisan bilik solat. Inas turut sama memandang ke arah yang ditunjukkan. Dia kata bilik tu berkunci dan panas. Tak ada siapa pun yang dibenarkan masuk. Dia marah kalau orang usik bilik tu. Sambung Encik Azmah dengan nada yang berbisik. Jujur dengan saya, apa jadi dengan Kamalia? Soal Inas sambil terus menatap pintu bilik itu. Budak tu jadi gila. Dia selalu histeria. Kecoh satu bangunan ni bila dijerit. Jawab Encik Azmah dengan wajah yang bersahaja. Inas terhenti mengunyah Kinder Bueno apabila mendengar Kamalia menjadi gila. Terbit bermacam rasa dalam hatinya ketika itu. Tapi kan ada seorang ni lagi pelik. Kisah lama. Orang kat sini dah tak ingat sangat dah. Aku ingat sebab dia ni masuk kerja sekali dengan aku. Kalau aku tak silap, nama dia Fairuz. Kerja dia pula sama dengan aku. Cumanya dia report bawah Encik Kamarudin. Aku pula report bawah Puan Jamilah. Sambung Encik Azmah dengan senang hati bercerita. Sebaik saja Encik Azmah menghabiskan ceritanya, terdengar tapak kaki kuat mendekati dari belakang mereka berdua. Spontan mereka menoleh. Kosong. Tiada sesiapa pun yang ada di pejabat pada waktu rehat tengah hari begini. Encik Azmah dan Inas berpandangan sesama mereka. Terasa janggal seketika. Apa pula cerita Fairuz tu? Inas membuka mulut memecah suasana pelik itu. Dia cuba untuk tidak memperdulikan gangguan tadi.
Dia pendiam, tapi rajin buat kerja. Sayangnya, dia mati bunuh diri terjun kat tasik belakang tu. Yang ada pokok besar tua tu, gara-gara mengalami tekanan perasaan. Encik Azma meneruskan ceritanya. Bam! Tiba-tiba daun pintu pejabat berdentum tertutup sendiri. Mungkin sebab angin, tetapi pejabat itu berhawa dingin. Sudah tentu tiada tingkap dibuka untuk menghadirkan angin. Encik Azma menjerit dek terkejut. Begitu juga dengan Inas, sehingga tersembur Kinder Bueno yang penuh di mulutnya. Kemudian fail-fail di rak belakang mereka pula jatuh satu persatu, bagai ditolak orang. Meja-meja di dalam pejabat itu turut bergegar seolah-olah berlaku gempa bumi. Terasa meremang seluruh tubuh mereka berdua. Inas kelam kabut mengelap mulut yang comot dengan coklat. Dia membisik dalam diri supaya bertenang. Gangguan itu bukanlah apa-apa. Aku pergi dulu ni. Tergesa-gesa Encik Azma bangkit dari kerusi dan lari keluar meninggalkan Inas sendirian di situ terpinga-pinga. Encik Azma, tunggulah dulu. Inas ikut bangkit untuk menahan Encik Azma, tetapi rakan pejabatnya itu terus pergi tanpa mempedulikannya. Inas mengeluh. Dia tidak berdaya untuk mengejar. Dengan sisa kekuatannya masih berbaki, Inas menoleh memandang meja-meja kosong yang ada di barisan belakang itu. Meja satu kosong. Meja kedua kosong. Meja ketiga kosong. Meja keempat. Susuk Encik Azma menjelma secara perlahan. Tersenyum sinis memandang tajam kepadanya. Suasana pejabat terasa dingin membengkung. Aku tak kacau tempat kau. Tergagap-gagap Inas menyusun kata, lidah seakan keluh, tetapi dipaksa juga untuk bercakap. Aku benci kau. Jelmaan itu kuat mendengus. Dia datang mendekati Inas. Serta-merta juga Inas tidak boleh bergerak. Kini jelmaan tersebut betul-betul berada di hadapannya, rapat dengan wajahnya. Inas tidak berkedip. Matanya terbuka luas. Sakit serta pedih dirasakan bila mana angin dingin tiba-tiba menyapa wajah. Matanya bagaikan dicucuk-cucuk dengan jarum halus. Pedih. Susuk yang menyerupai Encik Azma itu perlahan-lahan berubah rupa menjadi makhluk yang muncul dalam mimpinya tempoh hari. Lidah makhluk itu panjang sedapa, berlendir dan bernanah, busuk dan menggelikan. Inas tidak dapat berbuat apa-apa. Mahu menjerit tidak boleh, pejam mata pun tidak boleh. Seakan lumpuh seluruh saraf dan sendinya. Allah. Lafaznya dalam hati mengikut rentak degupan jantung. Satu degupan, satu lafaz. Diam, jangan sebut nama tu. Aku cakap diam. Makhluk itu membentak. Lidahnya yang sedapa itu mula membelit pinggang Inas. Kuat dan semakin kejap lilitannya. Inas mengerang sakit dan menjerit di dalam hati. Dia tidak berputus asa. Inas tetap meneruskan lafaz zikir dalam hatinya. Meskipun tubuhnya lumpuh, namun jantungnya masih bernyawa. Selagi berdegup, selagi itulah dia punya harapan dan pergantungan kepada Tuhan. Ya, Tuhan sahaja yang boleh membantu ketika ini. Allah. Dengan penuh pengharapan, Inas meneruskan zikir. Diamlah bodoh. Nur Inas binti Mazhud. Tubuhnya bagaikan ditolak kuat. Inas terduduk serta-merta. Awak okey tak ni? Tanya Puan Jamilah yang memandangnya dengan raut wajah keheranan. Sewaktu melangkah masuk pejabat, Puan Jamilah melihat Inas berdiri kaku menghadap meja belakang. Beberapa kali namanya dipanggil, tetapi tiada respon diberikan. Puan Jamilah menghampiri Inas dan menepuk bahu gadis itu untuk menjedarkannya. Inas tercungap-cungap. Lidahnya tidak lagi kaku dan keluh. Tubuhnya kembali terasa kehangatan. Tiada lagi terasa kesakitan pada wajah matanya. Puan Jamilah tidak tahu apa yang terjadi, namun hatinya tidak tenang melihat Inas pucat begitu. Bukaan iris pada mata Inas tadi sangatlah besar, seperti nampak sesuatu yang menakutkan dalam kegelapan. Saya bagi awak hafdi hari ini ya, balik rehat. Esok sajalah awak hantar minit mesyuarat tu pada saya.
ujar Puan Jamilah sambil sekali lagi menepuk bahu Inas. Cuma kali ini tepukannya lebih mesra. Dia mahu Inas bertenang. Inas melangkah dengan penuh berhati-hati, menyampah mengenangkan tindakan Encik Azma yang meninggalkannya sendiri. Kena kacau sikit pun dah bergelabah habis. Nama je lelaki tapi mengecut, ditinggalkan aku sorang-sorang. Nak je aku pancitkan tayar kereta dia lepas tu. Aku gores-gores dan menang kereta dia. Bau padan muka. Rungut Inas. Ternyata dia masih teringatkan kejadian yang berlaku tadi. Adik. Langkahnya terhenti. Inas mencari empunya suara dengan menoleh ke kiri dan kanan. Manusia atau jelmaan? Ligat dia berfikir. Adik tudung biru. Suara itu didengarnya lagi. Kini semakin hampir. Rupanya dari belakang. Inas melirikkan senyuman melihat Pak Cik Anwar yang mendekati. Siapa sahaja dalam cerita ini yang tidak kenal dengan Pak Cik Anwar, seorang pengawal keselamatan yang komited dan bermurah hati. Jernih tampak wajahnya, sejuk mata memandang. Nak balik dah ke ni? Inas mengangguk. Ya Pak Cik, jawabnya pendek. Ingat tak adik ada tanya tentang pelik-pelik pejabat adik tu? Ni Pak Cik nak tunjuk sesuatu kat adik ni. Inas membulatkan matanya. Apa dia Pak Cik? Lalu dia bertanya. Terasa segar pula jadinya selepas mendengar apa yang diberitahu oleh Pak Cik Anwar. Mes ni, mari ikut Pak Cik. Inas mengikut langkah Pak Cik Anwar serapat mungkin. Segala rasa sakit dan kesengalan sendi yang masih mencucuk tajam tidak dapat melawan semangatnya untuk tahu cerita sebenar yang berlaku di pejabat itu. Umpama semangat makcik bawang yang sanggup buat apa sahaja untuk mengetahui gosip artis. Oh, jadi inilah pokok besar tu ya? Soal Inas dengan bercekak pinggang. Pak Cik Anwar hanya tersenyum. Mereka berdiri menghadap satu pokok besar di belakang bangunan surau. Inas tidak menunjukkan sebarang reaksi terkejut atau teruja kerana Encik Azma sudah terlebih dahulu membuka cerita tentangnya tadi. Fairuz ni selalu duduk sini sambil menghadap tasik ni. Dia suka bersembang dengan pokok ni. Pakcik pernah tegur dia. Dia kata, bersembang dengan pokok-pokok adalah salah satu cara dia untuk luahkan perasaan. Pakcik selalulah ronda kat sini sebab dulu pakcik bertugas di kawasan ni. Tapi lepas kes kata dia bunuh diri, pakcik minta tukar jaga kawasan lain pula lah. Sambungnya lagi. Kenapa pakcik cerita semua ni kat saya? Soal Inas ingin tahu. Entahlah, pakcik rasa selesa dengan kamu, sebab tu pakcik cerita. Jawab Pakcik Anwar jujur. Inas menyentuh perdu pokok besar itu. Menurut cerita Pakcik Anwar juga, selepas kes bunuh diri itulah, berbagai perkara pelik berlaku di pejabat. Lampu dan kipas terpadam sendiri, pintu terkunci dengan sendiri, kerusi tunggang langgang tanpa sebab dan bermacam lagi. Tapi sebenarnya arwah ni tak bunuh diri. Dah malam tu dia tak seorang-seorang pun kat sini. Pakcik Anwar mengeluh berat. Inas memandang wajah lelaki separuh abad di sebelahnya dengan alis yang berkerut. Apa pula maksud pakcik ni? Inas kurang mengerti. Pakcik Anwar mengeluarkan keratan akhbar dari kocek seluarnya dan diberikan kepada Inas. Inas mengambil tanpa sebarang kata dan membelik wajah yang terpampang pada keratan akhbar tersebut. Dalam menyusun bicara, Pakcik Anwar mengenang kembali tragedi yang dilihatnya sendiri. Inas berubah riak wajahnya mendengar kisah lanjutan Pakcik Anwar itu. Saif ke hulu manakala Amani pula ke hilir, mundar mandir tidak henti. Mereka jadi tidak keruan. Sudahlah tu, ikut saja kata benda tu. Ikut saja kata benda tu Inas. Janganlah kacau tempat dia. Amani bersuara. Inas menjeling tajam ke arah kedua-dua mereka. First thing first, aku tak pernah usik tempat dia. Yang keduanya, dia yang usik aku sampai sakit-sakit badan. Ada lagi 5 bulan aku nak ngadap benda tu. You just know 19% of the overall story, and you don't even know if that story is real. Sarif menyampaikan rasa hati. Ya Inas, mungkin istimewa orangnya, tetapi itu tidak bermakna dia boleh belagak hero sehingga membahayakan nyawanya sendiri. Sekarang ni, kau orang nak tolong aku ke tak nak? Kalau tak, aku buat sendiri.
Saif mengerling ke arah Amani. Mata bertentang mata, seolah-olah mereka berkomunikasi sesama mereka melalui pandangan sahaja. Gerakan kening ke atas beberapa kali seakan isyarat yang sama ada mahu menolong ataupun tidak. Saif, Amani dan Inas merupakan kawan baik semenjak zaman sekolah lagi. Kemana sahaja mereka pergi, pasti bertiga. Mereka juga digelar budak tiga serangkai oleh rakan-rakan sekolah mereka. Akrabnya mereka bertiga ini sehinggakan pemilihan universiti pun sama, cuma berbeza bidang pengajian sahaja. Kalau kau nak berkeras juga nak pergi, baiklah aku teman. Takkanlah nak biar kau seorang, ujar Saif mengalah. Jomlah Amani, kita kan selalu bertiga. Kau hebat dalam menjerit. If anything happen, kau gunakanlah kelebihan yang Allah bagi tu, katanya lagi sambil menjeling kepada Amani. Inas ketawa berdekah mendengar kata akhir Saif. Betul juga, kalau Amani menjerit, boleh roboh satu bangunan. Kalah Zianazin. Amani bercekak pinggang. Geram rasanya diketawakan oleh teman-teman akrab sendiri. Lepas isyak kita gerak ya. Rasanya Pakcik Anwar on duty malam ni. Nanti aku cover line kata nak ambil barang, kata Inas. Saif dan Amani terpaksa akur. Apa nak jadi, nanti serahkan kepada Tuhan sahaja. Kita kena parking belakang surau tu. Tempat parking kat depan ofis tutup kalau malam, tambah Inas lagi. Saif menurut perintah. Mereka baru saja melepasi pondok pengawal. Seperti sangkaan Inas, Pakcik Anwar bertugas pada malam ini. Inas berpaling ke sisi saat melintasi kawasan pokok besar yang paling tua di dalam kompleks pejabat ini. Pokok itu juga menyimpan ribuan kisah dan kenangan. Seminggu lepas, Pakcik Anwar membawanya ke sana dan menceritakan rahsia yang tersimpan setelah sekian lama. Selepas memakai kereta di belakang surau, mereka bertiga berjalan menuju ke koridor utama. Menurut hemat Inas, pintu utama selalunya berkunci. Yang tidak berkunci hanyalah pintu belakang. Lalu Inas membawa haluan terus ke pintu belakang. Walau apa pun yang kau orang lalui nanti, jangan pernah tinggal zikir dalam hati ya. Kita ni datang cara baik. InsyaAllah, kita akan balik dengan cara yang baik, pesan Inas sambil perlahan-lahan memulas tombol pintu belakang. Lafaz Bismillah mengiringi langkah mereka ke dalam. Gelap gelita, suasana masih tenang, tetapi dada mereka berdetak cukup pantas. Inas meraba dinding memetik suis lampu. Cukuplah 2-3 lampu yang terpasang. Dia berjalan menuju ke mejanya sambil memandang sekeliling yang sunyi sepi. Assalamualaikum. Aku tahu kau ada sekitar sini. Maaf ganggu malam-malam, tapi aku ada perkara nak bincang sikit. Inas memulakan bicara sambil melihat-lihat ke kiri kanan. Ada perkara nak bincang? Kau nak bincang dengan makhluk tu? Cuit Amani dari belakang. Inas meletakkan jari telunjuk di mulutnya, suruh diam. Aku tak nak kau menjelma sebagai orang lain. Tunjuk diri kau sendiri. Kita sembang cara baik, sambung Inas lagi dengan berlagak tenang, sedangkan peluh cemas sudah mengalir laju di balik baju. Keluarlah, aku nak jumpa. Tum. Pintu belakang terhempas kuat, rapat tertutup. Inas, Saif dan Amani masing-masing terkejut. Mereka memandang sesama sendiri. 2 buah kerusi di meja hujung bergerak sendiri, ke kiri dan ke kanan. Kemudian, mesin fotostat di sudut pejabat pula tiba-tiba berfungsi dan menghamburkan kertas. Belum sempat hilang terkejut mereka disebabkan mesin fotostat itu, beberapa buah telefon pejabat itu pula tidak semena-mena berbunyi serentak, membuatkan Saif dan Amani hampir melompat. Inas memerhati dan mencari-cari jika ada sebarang kelibat yang melintasi ruang pejabat itu. Dia juga turut mengawasi pintu bilik solat di belakang, menimbang kebarangkalian pintu itu terbuka seperti di dalam drama. 3 minit berlalu, masih tidak ada apa-apa yang berlaku. Tetapi intuisinya membisik sesuatu. Okey, dia dah nak sampai. Ingat pesan aku ya, zikir jangan putus, pesan Inas dengan nada berbisik kepada 2 temannya itu. Suhu tiba-tiba mendingin. Kebiasaannya apabila sujud seperti ais ini, petanda kehadiran benda itu. Nas. Saif menunding jari telunjuknya ke hadapan.
Mata dan mulut Amani membulat besar. Dia kelihatan seperti mau menjerit, namun suaranya tidak keluar. Melihat dua sahabatnya sebegitu, Inas berkalilah semula ke hadapan. Jarak wajahnya dengan makhluk tersebut hanyalah sejengkal, menyebabkan dia dapat melihat segala yang ada pada wajah makhluk tersebut dengan lebih jelas. Tidak dapat digambarkan betapa hodoh dan menggerunkan makhluk itu. Kulitnya menggerutu, kemerahan, dengan ulat yang penuh satu muka. Lidahnya bernanah kemerahan terjurai ke bawah dan matanya merah menyala. Dada Inas berombak pantas. Dia cuba mengawal emosi agar dirinya tidak jatuh ke fasa separa sedar yang membolehkan dirinya dikawal oleh makhluk itu, seperti yang dilaluinya sebelum. Aku datang jaga baik ni. Aku agak kau jangan marah aku lagi. Inas memulutkan kata sebaik sahaja lidah makhluk itu menjilat-jilat wajahnya. Panas mukanya membahang seperti terbakar. Geli-geleman mahu termuntah, namun Inas daya upaya menahannya. Saif dan Amani kaku di belakang. Mereka hanya boleh mendengar sahaja. Pergerakan mereka telah dikunci sepenuhnya. Jangan usik tempat aku. Suara makhluk itu kedengaran, kemudian ia mengilai bingit. Inas memejamkan matanya. Sungguh dia benci dengan gelak tawa sebegitu. Aku tak kacau tempat kau, malah aku minta izin lagi. Kali ini Inas berkeras. Makhluk itu mendengus lalu membelit leher Inas dengan lidahnya. Belitan itu terlalu kuat. Mungkin ia rasa tercabar apabila manusia menidakkan kesalahan yang telah mereka lakukan. Kau yang izinkan aku masuk. Dalam lemas dicekik, Inas juga masih cuba untuk meneruskan kata. Aku minta izin. Bukan salah aku, kau yang salah. Sambungnya lagi. Lilitan lidah yang mencengkam tadi terus dilepaskan. Inas lantas terduduk dan terbatuk-batuk mencungap tidak cukup nafas. Pelik, kenapa makhluk itu melepaskan lilitan lidahnya? Kenapa kau datang? Suara tadi kembali bergema. Inas berusaha berdiri semula. Sempat dia berpaling melihat Saif dan Amani yang masih tegak berdiri dan hanya berbola mata sahaja yang bergerak. Aku kan praktikal kat sini. Aku tahu kau cuba nak sampaikan sesuatu pada aku melalui mimpi-mimpi semua tu. Manalah aku nak faham kiasan makhluk macam kau. Kalau kau terus terang dengan aku dari awal kan senang. Tak adalah jadi sampai macam ni. Dengusan semakin kuat kedengaran. Ternyata dia tidak suka dengan penjelasan yang diberikan Inas itu. Makhluk seperti itu ada egonya sendiri. Mana mahu tunduk kepada manusia begitu sahaja. Aku cakap sejak awal tadi, aku datang jaga baik. Tapi kau berkasar dengan aku. Pertama kali aku ke bilik ujung tu, apa yang kau buat? Inas bertanya tegas. Dia seakan-akan sudah menjumpai kekuatan dalamannya sendiri. Kau kacau aku. Jawabnya dengan nada yang lebih keras. Matanya semakin merah menyala. Lah, mana ada? Aku tahu pintu tu berkunci. Aku pusing tombol tu ketat. Aku tahu kau kat dalam. Kau ingat aku tak dengar kau mintih macam budak kecil dalam tu. Aku bagi salam kat kau. Kalau kau izinkan aku masuk, buka pintu. Kalau tak, aku solat kat surau. Lepas tu apa yang kau buat? Inas menyoal kembali dengan nada yang lebih garang. Dia perlu tunjukkan yang dia lebih berkuasa kerana manusia adalah sebaik-baik kejadian. Suhu yang sedia dingin kini terasa membeku. Inas sudah mula menggigil kesejukan, tetapi dia tetap menahannya. Tidak tahulah apa nasib Saif dan Amani di belakangnya. Kau tak nak jawab. Lepas tu biarkan aku yang jawab. Aku dengar bunyi kunci kat belakang pintu. Aku pusing tombol, pintu boleh buka. Kau yang izinkan aku masuk. Lepas aku habis solat, aku tahu kau kat tepi aku. Kau ingat tak aku cakap apa? Kalau kau boleh terima kedatangan aku, izinkan aku guna bilik ni. Apa kau buat? Kau biarkan saja bilik tu tak kunci untuk aku. Kalau orang lain kau kunci pula pintu tu. Makhluk itu menggiling sekali dan mendengus kasar, namun tidak bersuara apa-apa. Kelakuannya seperti anak kecil yang merajuk. Kau sakitkan aku sebab kau nak kawal tubuh badan aku. Makhluk, aku tahu kau dapat hidup aku ni istimewa. Tapi tak bermakna kau boleh buat macam-macam. Sambung Inas lagi. Aku benci kau.
Kau ingat dengan cakap kau benci aku akan putus asa cari kebenaran. Aku dah bacalah apa dalam minda aku. Kau ingat aku nak diam diri? Kalau kau nak aku bantu kau cakaplah baik-baik. Ni tak, kau nak gilakan semua orang. Kamaliah, dia tu seorang yang terang matanya. Dia boleh nampak kau lagi jelas daripada aku. Orang tu dah nak tolong, kau buat dajal kat dia. Gila terus dia. Budak tu yang pergunakan aku, bodoh. Dia nak jadikan aku miliknya. Aku tak nak ikut manusia seperti kau. Inas terdiam seketika. Maknanya betul lah tekaannya selama ini. Dia sengaja cakap begitu tadi untuk lihat respon makhluk tersebut, serta ingin menilai kesahihan berita yang didengarinya sebelum ini. Kau kata kau tak nak ikut manusia, tapi kau masih simpan rasa sayang kau pada manusia. Apa cerita ni? Inas bermain psikologi dengan makhluk tersebut. Dia, aku punya. Suara itu membentak, namun tidak sekeras tadi. Kau janganlah marah. Apa kata kau lepaskan dulu dua kawan aku ni, boleh? Kau janganlah seksa diorang. Lepas tu, kau jangan bagi sejuk sangat kat sini, boleh tak? Aku tahu tu suruh badan kau. Tapi kau boleh kawal kan? Inas cuba berkomunikasi dengan nada ramah supaya Saif dan Amani dilepaskan. Aku tahu kau tu suka sembang dengan aku kan. Kau ni nampak jodoh dan ganas, tapi aku yakin izin Allah kau ni memang makhluk yang baik. Dipujuknya lagi. Umpan Inas mengena. Saif terbatuk-batuk di belakang. Begitu juga dengan Amani. Mereka terduduk kepenatan. Inas tersenyum memandang wajah hodoh di hadapannya itu. Senyum tanda terima kasih. Orang dekat sini percaya yang roh virus masih berkeliaran dah tak tenang. Giling kepala aku dengar. Roh tu milik Allah. Tak ada siapa pun yang mampu kontrol roh tu kecuali Allah aja. Apa yang mereka nampak tu bukan roh virus. Tu kau kan? Manusia bunuh dia. Aku nak manusia tu mati. Nyawa tu milik Allah. Kalau nyawa tu di tangan kau kan senang. Kau buatlah suka hati kau. Aku tahu kau sayang sangat dekat arwah. Dia pun insan istimewa macam aku dan Kamaliah kan. Kasih dan sayang kau tu sampai kau selalu menjelma jadi dia. Dahsyat kau ni. Dia handsome ke? Inas ketawa kecil. Makin selesa pula bersembang dengan makhluk ini. Dia bukan macam manusia lain. Kau takutkan orang kat dalam pejabat ni sebab kau nak tuntut bela kematian arwah. Niat kau tu dah baik dah, tapi cara kau salah. Kesian mereka yang dah jadi gila sebab kau. Aku nak manusia mati. Sabar, benda boleh buat bincang. Kau nak orang yang aniaya arwah tu mengaku salah dan minta maaf je kan? Baiklah, aku cuba bantu mana yang terdaya. Tapi kalau aku gagal, aku terpaksa tinggalkan tempat ni. Aku tak nak ada apa-apa ikatan dengan kau. Dan aku tak nak mereka yang dekat sini pula salahkan aku pula. Dah, pergi. Okey, aku pergi. Terima kasih sebab sudi sembang dengan aku. Kau balik dulu. Ujar Inas sambil tersengih-sengih. Tiada lagi perasaan takut juga gemetar seperti sebelum ini. Kerusi yang bergerak-gerak tadi sudah terhenti. Bunyi dentuman yang kuat juga tidak kedengaran lagi. Deringan telefon pantas, lantas menjadi sunyi dan mesin fotostat juga berhenti mengembuskan kertas. Begitu juga dengan suhu bilik tersebut, kembali normal. Makhluk itu pun sudah tidak ada di hadapan Inas lagi. Hilang begitu sahaja. Kau okey tak ni? Inas segera mendapatkan Saif dan Amani di belakangnya. Mereka mengangguk beberapa kali. Sorry sangat Habib, tak sangka pula dikunci dan ikat korang tadi. Mujur aku ikut cakap Inas, jangan henti zikir. Bantu sangat. Dengar dia bisik tadi, katanya aku boleh ikat tapi tak boleh cederakan. Mengalir air mata Amani berkongsi cerita. Semua tu dengan izin Allah, kita tak puas apa pun. Malah apa yang kita baca dan amalkan pun, jika Allah tak izinkan, ia beri kebaikan pada kita. Nothing will happen either, kata Inas. Jom baliklah, aku dah rasa nak demam. Pinta Saif dengan wajah naifnya. Alahai, kasihan pula sahabat seorang ni. Inas mengangguk. Lagipun urusan mereka malam itu telah selesai. Amani dan Saif meluru keluar terlebih dahulu. Inas menutup suis lampu sebelum keluar. Langkahnya terhenti di muka pintu. Dia menoleh ke bilik solat di hujung pejabat.
Inas tersenyum manis dan sempat melambai ke arah susuk seorang lelaki yang berusia 30-an yang sedang berdiri di hadapan pintu bilik itu. Tik, tik. Terdengar nada dering yang kadang-kadang berbunyi pada telefon Inas pada saat dia diganggu. Tetapi kali ini bunyinya datang dari jemaah lelaki itu. Fahamlah Inas kini, mungkin itu lagu kegemaran Fairuz semasa dia hidup. Kemudian Inas menutup pintu lalu berlari kecil mengejar rakan-rakannya. Weh, kau lambat siapa tadi? Soal Amani dengan nada berbisik apabila Inas sampai di sebelahnya. Dia jalan beriringan dengan Inas, manakala si Saif di hadapannya. Jemaah Fairuz, boleh tahan cekacak juga dia tu. Padahal hantu tu pun suka kat dia. Jawab Inas seraya ketawa. Macam mana Inas tahu semua kisah tu ya? Pakcik Anwar cerita dekat Inas ke? Soal Saif sambil menoleh memandang Inas belakangnya. Inas mengangguk. Dan juga ilham yang datang melalui mimpi, semuanya atas izinnya juga. Inas kembali memulakan kerja seperti biasa. Selepas kejadian 3 malam lepas, dia sudah jarang mengalami gangguan. Setakat mengusik dengan bunyi tapak kaki orang berlari-lari belakangnya dan kerusi bergerak-gerak sepanjang masa merupakan perkara biasa bagi Inas. Inas, ni Encik Kamarudin nak jumpa. Encik Azma tiba-tiba menjenguk di muka pintu pejabat. Tanpa banyak bicara, Inas terus bangun dari kerusi lalu menuju ke bilik Encik Kamarudin. Dia sudah tahu Encik Kamarudin pasti akan memanggilnya hari ini. Duduk Inas. Pelawak Encik Kamarudin sebaik sahaja Inas melangkah masuk ke dalam biliknya. Air mukanya kelihatan begitu keruh. Ada yang boleh saya bantu ke Encik Kamarudin? Inas bertanya dengan sopan dan berbudi bahasa, sedangkan dia sudah tahu apa yang ingin dibicarakan. You are supposed to complete the project and get the system done. Encik Kamarudin tiba-tiba menepuk meja dan menengking. Inas terasa seperti jantungnya mahu tercabut. Tidak menyangka majikannya akan bertindak sedemikian. Saya tahu Encik Kamarudin, memang itu yang sedang saya buat sekarang. Masih dalam progres. Jawab Inas dengan berhati-hati sambil cuma menenangkan dirinya. Jadi, tolong buat kerja awak diam-diam. Bidas Encik Kamarudin dengan kasar. Kemudian dia mengambil selai kertas di atas mejanya, lalu mencampakkan ke hadapan Inas. Ni, memo apa panjang-panjang yang awak letak atas meja saya ni? Tengking dia sambil memandang Inas seperti singa lapar. Dia terkejut apabila masuk ke dalam biliknya pagi tadi dan melihat memo itu ada di atas mejanya. Dia terus menjadi berak selepas membaca kandungan memo itu. Cik Kamarudin, saya bukan nak menyebuk, tapi saya kena sampaikan juga kepada Encik sebab benda ni dah ganggu hidup saya. Memo tu menceritakan segala yang pelik-pelik yang berlaku dalam pejabat ni, dan ada kematiannya, ada kaitannya dengan kematian Fairuz. Hanya Encik saja yang tahu apa jadi malam tu. Balas Inas dengan bicara yang teratur, walaupun dadanya masih berdebar. Dilihatnya saja kertas memo yang diletakkan awal pagi tadi. Sejak kejadian malam itu lagi, dia terfikir untuk menulis memo itu. Cuma baru malam semalam saja dia menemui kekuatan untuk menulisnya di rumah. Kebetulan pula pintu bilik Encik Kamarudin tidak berkunci pagi tadi, maka mudahlah baginya untuk masuk. Apa yang awak merepek ni? Awak sedar tak awak sedang bercakap dengan siapa sekarang? Encik Kamarudin masih meninggikan suara, tetapi kedengaran sedikit bergetar nadanya. Saat dia membaca memo tersebut, jiwanya kembali tidak keruan. Dia terkenang kembali apa yang telah terjadi suatu ketika dahulu. Pada sangkaannya tiada sesiapa yang tahu akan kisah Fairuz itu. Okey, saya minta maaflah kalau saya biadab. Saya cuma nak bantu betulkan keadaan je. Kalau tak, sampai bila-bila misteri di pejabat ni takkan selesai. Terang Inas yang sudah mulai tenang. Misteri apa yang kau cakap ni? Kau jangan nak tunjuk lagak macam tu semua. Sebelum baran aku naik ke kepala, baik kau keluar. Keras suara Encik Kamarudin sambil menuding pintu. Wajahnya yang cerah tampak kemerahan. Barannya memuncak dalam hati. Dia sedar, kini rahsianya sudah terbongkar. Formaliti saya awak sudah bertukar menjadi aku kau. Dengarlah dulu Encik Kamarudin. Pokok besar tu tempat asal gangguan yang berlaku di dalam pejabat ni. Makhluk melata. Tapi kalau makhluk ni dah maafkan saya.
Makhluk melata. Tapi kalau makhluk ni dah suka pada manusia, sampai bila-bila pun dia akan simpan perasaan tu. Itulah yang terjadi sekarang. Arwah tu sangat suka duduk bawah pokok tu sebab dia boleh nampak dan sembang dengan benda yang orang lain tak nampak. Disebabkan keistimewaan dan perangai dia yang suka layan makhluk ni, benda tu dah jadi sayang pada dia. Jadi, bila arwah meninggal, makhluk tu nak tuntut bela. Sebab benda tu tahu arwah tak bunuh diri. Terang Inas panjang lebar. Memang dia sudah bersedia untuk menceritakan sejak meletakkan memo itu pagi tadi. Siap dia berlatih pengucapannya secara mental lagi. Sudahlah, aku cakap aku tak nak dengar. Encik Kamarudin bangun menghentak meja sekali lagi. Kuat. Inas tersentak, namun cepat-cepat dia menguasai diri. Kalau betul kita salah, mengaku je lah dan minta maaf. Hentikan aktiviti pemujaan pokok besar tu. Buat apa bazir duit, Bazir ribuan ringgit pas panggil Tok Bomoh memuja-muja benda yang tak sepatutnya dipuja. Syirik tu. Makhluk tu pun tak pintar pun untuk dipuja. Dia nak dengar kata maaf dan mengaku salah. Lepas tu, dia sendiri yang akan pergi. Simple as that. Ujar Inas lagi. Baik kau keluar sebelum aku hilang sabar. Encik Kamarudin bergegas ke pintu bilik lalu membukanya. Matanya tidak lepas menatap wajah Inas dengan garang. Inas mengeluh kecil. Baiklah. Kalau itu yang Encik Kamarudin mahu, saya akan keluar terus dari sini. Nah, surat ini menyatakan saya drop semester ni dan berhenti melakukan praktikal saya. Encik sign je surat ni. Inas meletakkan sekeping kertas di atas meja Encik Kamarudin. Surat itu disediakannya pagi tadi selepas meletakkan memo itu sebagai persediaan jika berlaku perkara seperti ini. Hampa dirasakan apabila tidak dapat memujuk majikannya itu untuk mengaku akan kesalahannya dan memohon maaf kepada keluarga arwah. Dia tidak mempunyai bukti yang kukuh untuk mengaitkan Encik Kamarudin dengan kematian Fairuz. Hanya sekadar berpandukan cerita Pak Cik Anwar dan juga makhluk pokok besar itu sahaja. Sesiapa pun akan menganggap dirinya gila. Kalau Encik Kamarudin betul-betul mengaku salah dan minta maaf, saya jamin tau, tidak akan ada lagi gangguan pelik-pelik ni kat pejabat ni. Tapi kalau masih degil, sampai bila-bila pun takkan selesai. Inas terus berpaling dan melangkah keluar dari bilik Encik Kamarudin. Minta maaf konon. Bukan salah aku. Dia yang jatuh sendiri dalam tasik tu. Siapa suruh dia sibuk sangat hal aku? Aku kan bos dia. Aku seru semangat pokok tu pun untuk syarikat, untuk duit masuk. Korang juga yang merasa bila company profit. Dia tu